Vanakkam, greetings, selamat sejahtera everyone. Hari ni video kita ni special sikit. Bila dah dengar saya cakap Malay pun dah tahu dah video ni special. Okay, apa specialnya video hari ni? Hari ni kita ada invite seorang special guest fotografer untuk ke studio kita buat video podcast tentang fotografi. Sebelum ni ada buat satu video fotografi untuk beginners. Sekarang ni fotografi secara umum lah. Kita akan sharekan pengalaman akak, pengalaman saya dan apa trend fotografi sekarang ni, apa yang akak fikir tentang trend, apa yang saya fikir tentang trend, semua point of view lah kami. So, hai kak. Hai, selamat petang. Kuat sikit. Hai. Okay. Terima kasihlah untuk Ugaraj untuk ajak saya datang sini untuk kita bersembang pasal fotografi dan sedikit kongsian daripada saya, Kak Rina Foto, untuk you all lah, sebab dia minta dalam bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu bolehlah, kalau bahasa lain tu sorry lah. Topik yang kita nak bincangkan hari ni apa, Ugaraj? Main topik dia fotografi. Okay, yang first topik yang kita bincangkan hari ni adalah untuk menjelajah trend fotografi perkahwinan. Akak rasa perlu ke macam untuk first 5 year lah ada satu trend fotografi kan? The next 5 years, so bila akak tengok macam dah berubah trend. Okay. Yang perbaharuan trend tu akak rasa perlu ke untuk sekarang? Kalau mengikut trend yang terkini lah, sebab diorang terikut-ikut untuk terlampau up to date lah. Terlampau apa nak panggil? Terlampau maju. Sebenarnya ada trend yang kita perlu ikut, tapi kena ikut masih flow yang lama lagi. Jarang orang letak gambar yang untuk frame-frame tu, diorang masih lagi ikut trend lama. Gambar yang sweet, gambar yang full. Jadi yang full, yang candid, tengok keadaan pengantin juga. Kadang customer kita ada yang boleh terima candid dan ada yang tak boleh terima candid. Diorang masih nak formal pose. Memang saya pun agree. Tak tahulah kalau dalam India punya perkahwinan tu, tak tahulah diorang masih nak formal pose atau nak candid pose. So maksud akak dia macam untuk fotografer menjelajah fotografi tu, dia depend kepada customer lah. Kalau customer setuju, dia bolehlah try yang baru. Ya betul juga. Tapi kalau kita tengok rasanya pose yang dulu lah, yang macam 10 tahun, 6 tahun lepas tu masih digunakan lagi untuk diorang letak gambar dalam frame untuk besar. Kalau yang dalam album tu, untuk yang candid-candid tu, diorang akan letak kecil-kecil je untuk ujung-ujung belakang untuk penuhkan kotak album. Betul? Betul. Saya pun pernah tengok. Saya pernah tengok juga. Dan trend sekarang, okay, diorang akan jawapan selamat adalah art. Diorang kata seni bagus, seni tu bagus lah. Diorang memang explore dalam fotografi kan. Memang cari kelainan. At least diorang kata nak gambar bokeh depan, bokeh belakang masih diterima lagi. Ada juga certain gambar yang kita tak boleh terima lah, terlampau trending yang customer tengok, gambar apa ni? Diorang pun tak tahu gambar apa yang diorang tengok. Okay, saya rasa maksud akak yang macam gambar macam yang posing pengantin, lelaki menghadap belah sana, perempuan menghadap sini. Yang macam tu ada 1-2 gambar saya pernah tengok, tapi saya pun rasa macam tu jugalah. Ini gambar kahwin ke gambar apa? Saya macam tak ada sync dengan kahwin. Sebabnya seorang kanan, seorang pandang kiri tu macam pengantin gaduh ke, merajuk ke. Jadi kita tak ada feel. Dan gambar tu lah yang mereka besarkan, letak kat frame. Kita masa shoot kita dah baca dah. Okay, gambar ni untuk depan album. Okay, gambar ni untuk frame besar. Okay, gambar ni untuk frame kedua. Kita dah baca. Sebenarnya masa kita shoot tu, kita dah tahu dah gambar tu nak letak di kedudukan mana. Boleh yang macam gambar pengantin seorang pandang kanan, seorang pandang kiri. Tapi tak ada macam you cakap, tak ada feel. Tak ada tapi feel. Itu adalah mungkin salah satu orang kata flow yang memang kena ada dalam diorang punya soft copy. Boleh juga nak pandang kiri kanan, tapi ada cara shoot dia yang lebih efektif sebenarnya. Betul tak? Kalau tanya sajalah, personal thought, saya rasa macam kalau nak ambil gambar macam tu boleh, tapi janganlah sampai macam semua gambar macam tu. At least 1 or 2
okay lah, still boleh accept. Tapi kalau ambil at least maksimum gambar macam tu, dia macam gambar kahwinan tu, main yang important tu posing je. Okay. Posing pun dah jadi macam ni. Macam saya pun rasa ni betul-betul gambar wedding ke, atau nak ambil gambar hantar competition ke. Dia macam ada kekeliruan. Betul juga. Pun saya setuju juga. Dan saya bukan paling tak suka lah. Saya suka lah. Mungkin sekarang lagi satu yang gambar dia orang boleh blurkan pelamin. Okay. Bagus. Saya suka lah gambar close up. Separuh pelamin blur. Tapi jangan semua blur. Ribu-ribu dia orang bayar pelamin tu, sekurang-kurangnya pelaminnya kena nampak sharp, jelas, penuh. Itu saya sukalah, sangat sukalah. Saya pun, sebab akak tengok gambar yang akak ambil ni pun, saya tengok macam, saya tengok pun macam dah wow, puas hati saya tengok gambar ni. In case lah, kalau gambar mau yang couples tu sharp, background semua blur, saya rasa macam rugi. Unsatisfied juga. Rasa rugi kita sewa pelamin. Baik kita sewa backdrop je. Betul. Ini penat je wedding susun bunga cantik-cantik, betul you all blur kan. Boleh, tapi jangan semua. Tolonglah. Tahu korang pakai lens canggih. Tahu korang punya lens memang 5-6 ribu mahal. Tahu canggih, cantik, sharp. Tapi sayanglah kalau gambar belakang blur semua. Pergi kepada tujuan apa itu penggunaan blur. Apa itu tujuan penggunaan bokeh. Kita kena back to basic fotografi yang sebelum ni. Apa penggunaan dia untuk blur tu. So last akak cakap macam mana trend ada pun, still stick to basics lah. Diorang akan still back to basic. Rasa kalau frame besar pun, gambar macam ni pun dah kira puas hati nak tengok. Ini kalau saya lah, saya macam print 20x40 saya pun kita dah puas hati. Tengok sebab kita full kan. Jaga mistake kaki, kasut tu semua penting untuk kita punya hasil yang puas lah. Ni kalau dah shoot pun tangan hilang, tanjak kepala, separuh atas moncong tu tak nampak. Itu problem lah. Kasut, ujung kasut tak nampak. Itu problem jugalah. Itu kita kena jaga mistake-mistake yang sikit tapi sebenarnya efek dia banyak. Sikit je. Efek dia memang banyak orang tamak. Orang yang tengok yang bukan, memang orang kata you of photography, tapi bila orang biasa tengok pun bila perfect, dia akan tengok wah, dia tak tahu kat mana perfect dia, tapi dia nak tengok lagi. Ni kalau semua terpotong-potong, mistake lah. Sebab kadang-kadang bila gambar dah macam cantik, ada sikit je terpotong, orang yang tengok gambar tu dia notice yang benda terpotong tu aja. Dia akan tertengok dekat situ. Walaupun gambar kita cantik betul cantik, benda tu kecil terpotong dia tengok itu juga. Aduh. So, bukan macam saya nak kutuk lah. Saya macam benda yang kita boleh avoid, better avoid lah. Jangan macam nak cuba untuk avoid ke. Kalau dia jadi lagi teruk, lagi susah kita juga. Lepas tu pastikan pula kalau kita shoot balik kepada kita punya basic lah. Full, half tu kena-kena betul. Portrait tu kena-kena betul. Bila you nak shoot detail makeup, bila you nak shoot detail baju dia, kita kena ada masa yang sesuai jugalah. Jangan bila dah outdoor baru kita nak detail makeup. Time tu makeup dia memang dah kurang lah. Kat situ nak diterapkan jugalah. Jangan tengah rushing, tengah majlis, orang kata tengah halfway sibuk tu, you nak detail makeup. Saya tak galakkan jugalah. Banyak mistik-mistik yang kita tak perasan. Alasan memang kita nak cepat. Tapi memang kena cepat lah kalau dengan wedding ni. Kalau lambat, memang takkan dapat lah. I agree. Lambat je dalam wedding, you akan lose moment tu. Itu je. Fokus penting dalam wedding. Fokus, otak kena sentiasa berhubung. Apa kita nak buat. Creativity kena sentiasa ada. Kelancaran majlis tu, kita bergantung pada keadaan semasa. Betul? Betul. Jadi kat situ kita akan tengok flow dia dan kita pun boleh shoot tenang. Pengantin pun boleh fokus pose yang kita arahkan. Betul? Tak tahulah dalam India punya wedding macam mana kan. Mungkin sama juga dengan Malay. Wedding dia kemungkinan tu ada. Adalah macam first important time management lah. Macam sama juga macam cakap tadi lah. Tapi untuk Indian ada setengah fotografer, dia before start event yang macam cakap tadi lah, close up semua,
Dia majority close up shots tu dia akan cuba shoot sebelum ceremony start. Dan Ada macam masa? Ada masa dia? kena bagi tahu lah family yang pengantin tu suruh datang cepat. Oh. Boleh jugalah curi-curi masa kat situ. Boleh. Jadi kalau untuk yang kita punya apa orang panggil trend, ikut trend sekarang, boleh banyak trend budak-budak yang up to date yang kita pun memang boleh lah belajar. Tapi kalau kita dapat create, okay, tahu dah kalau shoot macam tu Ugaraj punya style. Okay, shoot macam ni saya punya style. Kalau kita dapat buat satu trademark macam tu, kita sangat bertuah. Betul tak? Kita sangat bertuah. Diorang dah tahu dah shoot ni siapa punya. Tapi jangan pula semua shoot you nak blur je. Buka album semua blur. Memang ini fotografer blur lah orang akan panggil. Betul? Betul. Sebab dalam wedding dia banyak angle lah. Dia ada wide, ada macro shoot. Dia ada panorama shoot. Jadi banyak point dalam wedding ni, specially lah. Memang banyak sangat yang kita boleh shoot. Okay Kak, saya ada satu soalan kecil lah. Tak pasti untuk Malay photographer dia orang ikut tahap. Ada setengah photographers lah, dia macam ada customer yang dia nak bayar high budget, dia punya budget pun tinggi, dia nak package yang dia ambil pun full spec punya package. Untuk customer tu dia memang rela, dia suka nak ambil banyak gambar yang candid lah, close up lah, sampai dia bawa 2-3 photographers. Kalau customer tu dia bayar macam budget sangat, untuk customer tu fotografer dia seorang je pergi, lighting pun tak banyak grand, dia gambar pun yang macam simple je. Dari pandangan akak, yang tu perlu macam okey ke kalau ikut macam tu atau macam mana? Okay, kalau untuk yang Garas cakap tadi, kalau yang bajet tinggi tu kita tak ada masalah lah nak bawa 3-4 fotografer. Tapi sayang lah kalau majlis kita tu tempat dia kecil, tapi kita pakai fotografer terlampau banyak. Nanti fotografer tak tahu nak shoot apa. Kita akan dapat benda yang sama je. Jadi kalau kita fikir, kalau majlis kita tu, kawasan kita kecil, cukup ambil untuk satu fotografer. Sebab flow perkahwinan wedding dia untuk Malay, dia tak lari. Sama je. Sama sangat. Mana-mana sama. Tak ada, dia takkan lari. Satu hari kau akan tengok Malay wedding, wedding apa Melayu, ada flow apa, flow dia akan tetap sama. Dia takkan berubah. Jadi bila dia takkan berubah tu, kita cuma cakap dengan customer, kita boleh bagi dia offer 2 kali outdoor. Kadang malam dia ada malam berinai. Malay dia pandai buat malam berinai. Okay, sama ada dia nak ambil malam berinai atau dia nak yang lain. Jadi dia boleh ambil full. Kita akan suggestion dia ambil full package lah. Kita akan turun untuk 2 fotografer cukup. 2 cukup. Melainkan kalau dia ada ambil video. Video kena 2. 2 video, 2 fotografer. 2 fotografer dah cukup untuk cover untuk satu majlis. Kalau Malay punya majlis. Sebab tak banyak. Point dia akan sama je. Sama. Yang mana ada pengalaman dalam wedding, fotografer Malay ni point dia sama je. Dia takkan lari. Masa je yang akan lari sikit. Jadi tak rugilah kalau kita bayar mahal pun untung. Kita akan datang 2 fotografer dan semua dia akan shoot detail lah. Detail you semua dapat lah. Sampai ke dapur masak pun fotografer akan shoot. Selalunya kalau yang full package. Okay, faham. Kita boleh bagi harga juga. Okay, kita akan tanya berapa bajet. Kalau fotografer setuju, kita akan terangkan. Kita akan shoot apa je. Dan customer setuju, kita go. Tapi moment yang diorang nak, flow diorang nak tu tetap ada. Cuma mungkin idea lah akan cut sikit. Idea fotografer dia akan cut sikit lah. Kak, saya nak ada satu soalan lagi. Let's say lah kita macam customer tanya dekat kita, quotation berapa? Kita pun dah bagi quotation, pricing semua. Nanti diorang tanya, kenapa mahal sangat? Masa tu, ada fotografer, dia cakap, okay, kamera yang saya guna berapa ribu? Ini ada 3,000, lens 6,000. Akak rasa, customer tu macam, dia peduli ke, dia macam, perlu ke detail yang macam berapa ribu kamera fotografer? Sebab, saya tengok, majority customers, dia nak gambar dia cantik. Kalau macam masa tu, akak rasa, macam mana nak explainkan, kenapa fotografer charge mahal untuk wedding? Selain daripada, bagi tahu harga kamera. Rasa isu ni memang akak pun fikir tau. Memang fikir.
sebenarnya tak perlu pun untuk kita bagi tahu berapa harga kita. Kalau dia suka dengan kita, berapa mahal pun dia akan bayar. Betul? Okay. Dia customer dia yang dia tahu gambar dia terang, cerah, jelas. Yang diorang tahulah. Diorang tak tahu sebenarnya yang seni kita tu adalah hasil kita. Diorang tak tahu yang mahal tu sebenarnya seni dan kita punya cara menjaga majlis supaya lancar. Macam mana saya nak cakap? Relax. Macam mana? Sekejap ya. Macam mana fotografer yang boleh menguasai majlis kita sejauh mana? Itu yang mahal. Kalau saya lah. Kalau you rasa package saya mahal, okay, mahal tak apa. You boleh cari package orang yang murah, saya boleh suggestion pada orang yang murah. Boleh kita ada pilihan. Customer ada pilihan sebenarnya. Ada pilihan. Kenapa dia suka A? Sebab saya suka hasil gambar dia. Tak pernah lagi, kenapa kau suka A? Aku suka sebab kamera dia mahal. Tak pernah. Saya tak pernah dengar lah. Ada pula, kenapa kau suka B? Aku suka sebab senang nak beruruskan. Jadi you rasalah, adakah mahal ni, memang isu mahal ni dari dulu lagi ada. Memang dari dulu ada. Customer kena fikir berapa banyak masa yang kita kena fokus diorang punya majlis. Berapa banyak equipment yang kita guna untuk diorang. Dan berapa banyak idea kita untuk diorang. Kalau time tu kita tak ada idea, memang gambar korang lurus je lah macam tiang. Nasib lah. Dah tak ada idea kan. Dan mahal tu juga bagi semangat pada fotografer lah nak postkan you banyak post. Bagi saya lah. Kalau murah, fotografer pun akan buat cara murah. Tak percaya? You try lah. Cubalah. Betul tak? You rasa lah. Bagi you ada tak pendapat lain? Kenapa package mahal? Kalau hanya saya lah, saya rasa macam as a photographer, kita pun ada expenses lain lah. Selain dari kamera. Selain pada bagi tahu yang barang kita mahal. Macam experience satu. Okay. Satu lagi kita punya knowledge untuk menjalankan event tu. Imagine lah kalau fotografer tu dia macam buat fun bagi semua orang ketawa, gelak, smile. Bagi event tu nampak macam meriah sangat. Okay. Itu pun satu daripada skill fotografer juga. Betul. Kalau fotografer tu monyok lah majlis tu. I agree lah. Sama jugalah. Betul lah apa you cakap tu kan. Tapi diorang tak tahu. Diorang tak pernah tengok pun berapa pengalaman dia tak. Saya tengok customer dia banyak pilih kita sebab dia suka cara kita. Bermakna cara kita ni attitude. You know, attitude tu je. Dia suka, kenapa ambil dia? Aku suka cara dia. Maknanya cara kita tu yang mahal. Attitude kita dengan keadaan. Macam mana kita sesuaikan diri dengan majlis orang. Betul? Betul tak? Betul. Dari segi yang ringkasnya, macam mana fotografer menghormati majlis orang. Betul? Itu yang mahalnya lah kalau saya lah. Sebab jarang dengar, Kak kenapa mahal Kak? Saya nak pakai saya mahal. Saya nak akak pakai kamera yang harga RM10,000. Saya nak lighting 6. Tak pernah lagi dengar. Betul? Dia orang just nak gambar cantik. Cantik. Kalau nak cantik, terang. Cuma bahayalah kalau yang style makcik-makcik. Alah, makcik lah juga ni kan. Dia akan nak nampak gambar sharp semua. Belakang pun sharp. Nanti makcik yang, okay contoh berarak lah. Datang yang ram-ram. Ada kot gambar ramai-ramai. Nanti makcik di belakang masa bawa hantaran macam ni. Makcik dia yang bawa dulang belakang dia tanya, kenapa gambar saya tak terang? Takkan fotografer nak jawab, makcik. Yang ni terang, okay, makcik, itu adalah art. Makcik tu tak faham pun art. Tapi dia bengang sebab gambar dia make up mahal kat belakang tak jelas. Betul tak? Betul tak guys? Itu makcik-makcik lah. Mungkin macam saya lah makcik. Tapi saya ni makcik advance sikit. Jadi saya faham itu adalah seni. Tapi akak macam macam mana punya family pun mesti ada satu aunty macam tu. Ada. Mesti ada. Macam mana family perfect mesti ada aunty yang akan. Dia mesti satu aunty tu akan cakap gambar ni tak cantik. Kabur ada, tak cantik ada. Macam-macam dia komen dia bagi. Tapi satu aunty mesti ada dalam satu family. Banyak pun. Ada pengalaman lah ni.
Aduh. Jadi apa yang kita bagi pengantin suka, kita suka, harga dia setuju dan kita setuju, kita go. Betul. Senang. Bagi saya senang. Kalau you rasa barang you ni mahal untuk package dia, bawa kamera murah je. Pengantin tak tanya pun harga kamera kau berapa ribu, lens kau berapa ribu. Bawa je kit lens. So, dah cukup. dari pendapat akak, as a photographer, kita macam tak patut jugalah. Bukan tak patut. Kita bagi tahu pun tak guna jugalah harga kamera. Tak guna. Jadi, kalau job murah, bawalah kamera murah. Job mahal, bawalah kamera mahal. Itulah nasihat saya. Boleh up tadi? Tak saya fikir lah. You fikir sendirilah. Betul tak? Tapi semua depends on kita punya skill and skill and pengalaman lah. Pengalaman, cara kita handle majlis tu. Hormat majlis orang tu penting lah. Bagi I penting lah. Sebab dulu, I tak praktik. I pakai baju colourful kan. Lepas tu, mula-mula tak ada pengalaman. Tak ada cikgu, I pakai lah. Hari ni I pakai baju kurung, esok I pakai dress kan. At least bila kita pergi kelas, kat situ kita belajar. No, kamu kena semua hitam. I dah tepuk dahi. Memang saya tak suka hitam. Memang saya tak suka. Tapi satu hari bila I try, saya belum masuk lagi, orang dah respect kita. Okay. Kita dah rasa wow. Kita ada wow kita. Aura hitam tu rupanya bagus. Pakaian hitam. Pakaian hitam. Aura tu dah bagus. Jadi kat situ saya praktik untuk dapatkan satu tahap nama lah. Untuk dapatkan nama, bila kita dah boom, tak apa. You pakai t-shirt warna coklat pun, you dah boleh. Okay. Bila you nak dapatkan nama, you kena protokol sikit lah. Bila you dah meletup, tak apa. You nak pakai jeans ke, agree lagi. Orang masih kenal you siapa. Tapi at least kalau VIP shoot, itu mestilah. Itu mestilah VIP style jugalah. You kena sesuai dengan keadaan. Itulah yang orang pandang lah kalau bagi akak lah. Hasil kena wow. Hasil kena wow. Walaupun harga kamera tak berapa wow. Betul. Tengok-tengok orang wow, gambar tak wow. Gambar tak wow pun tak penting. Kamera wow, gambar tak wow pun tak penting. Kamera wow, gambar wow, tapi attitude out. No. Memang out. Your attitude you out, semua you akan jadi out. Guarantee. Macam SPM lah. Tak lulus bahasa Melayu, out lah. Betul tak Garaj? Saya lulus. You bawa attitude bagus, you bawa kamera murah pun orang tak petikaikan dah. Tapi gambar you, wow. Tu je. Saya agree. Okay. Saya memang setuju. Apa pendapat akak tentang penggunaan available macam lighting fotografi untuk fotografi? Sebab ada macam available light pun ada orang shoot, ada orang shoot guna flash pun ada, guna strobe light pun ada, kadang-kadang guna lampu LED macam continuous lighting pun ada. Dari pendapat akak, saya tak nak tanya macam yang mana best. Saya nak tanya macam dalam banyak-banyak tu, akak rasa okey ke kalau guna setiap satu dari jenis lighting tu untuk buat event macam wedding ke macam tu? Ni soalan ni memang selalulah kita tengok fotografer, diorang akan datang bawa barang yang sesuai untuk keadaan majlis. Selalunya fotografer dia akan detect dulu, tengok dulu keadaan tu. Sama ada tempat, at least selalunya pelamin lah, dia akan tengok pelamin dulu. Ada pelamin diorang di luar rumah, ada pelamin diorang di dalam rumah. Kalau di luar rumah tu bonus bagi fotografer sebab dia boleh guna cahaya sedia ada. Dan dia akan jimat bateri flash lah bagi saya lah. Okay. Cukup lah kalau dia pakai satu flash yang dekat body. Cukup. Kalau dia ada bonus lighting dari cahaya luar. Selalu kalau yang di luar kemak di luar rumah, pelamin dia memang kita ada bonus untuk cahaya luar tu masuk. Memang cantik. Tengok keadaan jugalah. Kalau yang di dalam rumah tu kadang ada space dia terlampau kecil. Cukup kalau kita letak 2 flash kiri dan kanan. Kalau dia orang tak ada lampu yang terang. Selalu dalam rumah dia akan guna lampu warna kuning. Dia akan ganggu sikit lah. Jadi kita nak selamat, kita kena standby untuk flash yang kiri kanan. Yang selalu studio bawa kita akan guna trigger lah. Bagi saya lah. Tak tahulah kalau dewan besar pula, kita kena tengok juga cahaya dia macam mana. Kalau dewan terlampau besar dan tinggi, kita guna strobe light lah. Strobe. So kira dia macam akak cakap, tengok
situasi dan tengok tempat yang kita shoot lah. Ya, betul. Betul. Okay, so saya agree dengan apa yang akak cakap lah. So dalam kadang-kadang saya shoot engagement untuk Indians untuk lah, Indian. engagement tempat yang rumah dalam rumah kecil je tempat dia. Tak boleh lah kita nak letak lampu besar-besar lah, softbox besar, sebab ruang. Ruang satu, lagi satu dia macam mengganggu proses tetamu untuk event tu. So saya letak flash bouncing dekat atas ceiling. Lampu dia cantik, soft. Lagi satu dia macam tak macam bila orang tengok gambar tu, orang tak boleh guess ni lampu saya ada tanpa flash. Dia macam lampu original natural look. Itu pun salah satulah untuk jimatkan ruang dan untuk pergerakan kita juga. Rasa tak salah kalau kita bawa flash yang di body. Dulu punya fotografer lah. Okay, saya pun dulu fotografer lah. Sebab saya dah 13 tahun yang lepas, saya dimulakan dengan body dan hanya satu flash saja di on body flash lah. Jadi itu sebenarnya nak memudahkan pergerakan kita dan mempercepatkan kerja kita. Subjek kita tak tahu, dia orang akan suka-suka lari. Suka-suka pergi mana. Jadi kita akan sentiasa bawa flash yang dekat body tu selamat. Tengok kalau macam you pun cakap, macam Indian punya kadang dengan ruang sempit, tak sesuai nak letak tu, kita boleh bagi cahaya yang rasa kita mudah dan terang untuk majlis sesuatu keadaan tu. Sudah cukup. Tak perlulah nak letak banyak-banyak lighting. Melainkan kalau you memang ambil dia di pelamin lah. Pelamin tempat yang subjek takkan pergi mana-mana. Tu you boleh setting lighting cantik. Okay. Nak dapatkan efek, kita kena bagi lighting cantik lah. Sama ada you nak guna 3 flash ke, backlight ke. Depend, ikut pada kita punya rasa hari tu kita nak buat apa. So, kira macam lighting and also creativity photographer lah. Creativity photographer. Ada photographer dia suka yang macam ni. Ada suka biasa. Untuk customer yang dia nak gambar dia cantik, terang, sharp. Jelas lah, dia tak nak kabur-kabur, itu je. Dia orang tak tahu pun lampu tu apa. Cukup kadang pelamin pandai bagi lampu spotlight juga. Kena hati-hati dengan spotlight pelamin jugalah. Tapi kalau pelamin dah bagi spotlight yang cantik, yang terang, bonus juga pada kita. Yalah. Bonus juga pada kita. Jadi memudahkan kerja kita jugalah. Kalau you rasa nak buat art, tak salah you tambah lampu lain. Tak salah lah untuk kita punya art kan. Lighting. Sebab sekarang ni okay lah, kita kalau tahu cerita dari first time akak pun cakap first guna on body flash. Lepas tu teknologi dia improve, dia datang slave flash. Kita letak dekat tepi on slave mode flash. Lepas tu dia datang update lagi slave tapi kita boleh control dari kamera kita, boleh power tu semua. Akak rasa kan teknologi improvement yang dapat dari lighting, segi lighting sajalah. Kita bukan cakap pasal kamera dulu, cakap lighting. Improvement yang teknologi tu, photographers perlu ke adapt dengan improvement. Macam dan teknologi baru tu, fotografer yang zaman sekarang perlu tahu pasal teknologi tu. Bagi akak kena perlu tahu. Perlu tahu untuk sebenarnya dia bila makin improve, dia makin ke depan, dia makin mudah. Bila makin mudah, harga dia akan makin mahal lah. Bila mudah dia akan mahal lah. Bila susah dia akan murah lah. Betul? Betul. Jadi bila kita tak rugi kita bayar mahal untuk kita mudah. Tapi selalu yang mahal dia akan jadi cantik. Mudah, cantik pada kita. Jadi tak rugilah kalau kita kena improve dan follow perkembangan semasa untuk segi lighting. Sekarang lighting pun orang dah guna yang warna-warni kan. Yang RGB. Setakat ni. Dah guna yang warna-warni juga. Orang pun dah tak kisah dah. Lagi-lagi dalam Indian. Dia orang lagi suka colourful. Yes. Betul. Kalau Malay, dia suka warna dia sekarang kalau Malay punya trend, putih. Bila putih, kena putih. Kena jaga putih dia tu. Kita tak boleh kena ada lampu kuning. Tak boleh letak lampu biru. Nanti dia akan ganggu dekat background putih pelamin kita. Itu Malay. Tapi kalau India, dia memang suka colourful. Jadi teruskan dengan cara sendiri mana yang mudah. Kalau you rasa colourful tu menyenangkan kerja kita, kita go dengan colourful. Kalau you rasa mengganggu, untuk Malay mengganggu, kita gunakan untuk yang putih saja. Betul. Memang improve sekarang, memang kita nampak lah.
Oh lighting ni, yang ni cakap ni, yang ni cakap ni, mana mudah. Itu je. Sebab harga boleh tahan kan sekarang kan. Kalau lampu kadang satu mentol pun dia dah cecah 500-600 kalau pecah. Betul. Mahal. Macam outdoor, takkan kita nak bawa yang besar-besar punya lampu. Tepi pantai pun tak sesuai. Betul. Tak nak pegang lampu pun kita kena bayar orang. Dia duit lagi. Sekarang orang semua nak cut cost. Jadi kalau dapat guna cahaya sedia ada tu bonus lah pada you all. So kira akak dia macam kita patut tahu pasal teknologi. Tapi at the same time ikut kepada fotografer lah. Either dia nak update kepada lighting baru atau still nak guna yang ni je. Ya. Bagi akak tak ada beza sangat. Tak ada beza lah. You nak lighting baru, you gunakan lighting baru tapi hasil you art kena yang terbaru lah. Dan creativity jugalah. Kalau pandai main lighting, kita akan nampak dia punya efek. Nampak efek dia. Memang kita tahu. Sama macam kita pakai kamera mahal atau kamera murah. Nampak juga efek. Jadi kalau you pandai guna efek lampu tu, lagi cantik you punya gambar. Sama ada you nak keras atau lembut. Tak tahu kalau India dia suka hard. Warna yang keras-keras kan. Kalau Melayu dia nak yang soft-soft. Jadi dua benda ni dia banyak beza. Bila banyak beza, kita kena pandai gunakan lighting yang mana yang kita nak. Dan kita selesa. Kalau you rasa garage, mana yang perlu follow yang up to date atau kita maintain dekat yang kita selesa? Saya rasa tengoklah kalau tapi kena tahu lah juga apa teknologi yang up to date sekarang sebab kita tak boleh outdated. Ya betul. Bila dah tahu teknologi update yang mana teknologi latest teknologi tu, kita rasa macam benda yang kita buat susah-susah, dia orang buat teknologi baru, bagi light baru, dia simplekan lagi kerja kita. Saya rasa macam terasalah saya nak lampu tu lah sebab kerja dia lampu tu dia akan senangkan kerja saya lagi kita. Tapi at the same time outcome kita tu even saya cakap tak customer lah sebab dia tengok dia bukan tahu pun kita guna lampu yang mana yang murah punya ke mahal punya ke teknologi lama ke baru ke dia it's almost like untuk kita beli lampu yang teknologi baru macam shot sendiri untuk fotografer. Untuk shot fotografer kita guna lampu yang terkini baru. Tapi untuk hasil dia macam customer tengok orang yang biasa tengok sama dia macam tak ada apa difference. Dia tengok gambar yang guna flashlight dengan gambar yang kita guna LED continuous lighting. Untuk dia gambar dua-dua pun cerah, cantik, sharp. Kan itu je kan yang dia orang fikir. Tapi kita pakai yang up to date ni kita nak tunjuk kat orang yang kita ada equipment yang up to date juga. Betul macam tu. Terpulang lah sebab kadang-kadang ada setengah customer dia nak tahu kenapa as a photographer kita charge mahal lah sebab masa tu kita terpaksa kena tunjuk kat dia orang yang kita punya equipment apa baru dia orang tahu sebab tu aku bayar dia mahal. Betul? Tak betul tak salah. 50-50 takut kena ban lah ni. Tapi macam you cakap betul lah. Cuma I rasa kalau kita kreatif gunakan flash yang dulu tu pun dengan trigger tu pun boleh nampak efek yang different. Betul tak? Kalau kita pandai gunakan. Sebab saya pernah lah tengok satu fotografer dia buat 5 flash untuk satu portrait. Orang lain tak boleh tiru. Orang lain guna setting yang sama pun tak dapat. Rupanya dia punya flash ada 5. Tak tahulah dia sorok kat mana. Itu macam terpegun lah tengok. Tapi hasil dia memang kita nampak lain. Kita tak akan boleh buat sama macam dia buat. 5 flash, you akan buat dengan satu flash. You tak akan dapat efek yang 5 flash tu. Betul? Boleh terima kan? Yang tu boleh terima. Sebab kuantiti lagi banyak lighting, lagi macam kreatif kuat kita boleh gambar buat. Tu. Macam tu maksud dia. Itu bukan, pada kita. Bukan macam kuat. Ada macam lighting angle ke lighting dia punya specification. Dia kalau guna 5 lampu, dia mesti bagi satu lampu spesifik, dia bagi light up kan bahagian kepala, bahagian shoulder. Untuk specified location dia nak light up ke itu aja dia baru guna banyak lighting. Kalau nak satu full body shot nak light up, kita guna je softbox besar-besar. Satu full body dah boleh light up. Kita pun dah jimat sebab bawa satu je softbox. Betul. Tu depend lah macam untuk saya guna lighting mahal ke yang quality ke depend on job kita lah. So, kita dapat job event wedding, so weddings dia bukannya satu untuk saya lah personally. Wedding dia bukannya satu event yang macam
professionally kita guna tunjuk semua benda. Itu wedding tu almost like an emotion, feeling, memories. Okay. So capture kan memories tu yang cantik pun dah kira okay. Yang lighting, creative lighting tu just extra jos untuk lagi cantikkan album wedding je lah. Itu pun point of view saya. Saya pun macam terfikir juga. Apa you cakap ni betul. Betul apa yang you cakap. You cakap tadi kan wedding adalah satu memori yang kita kena simpan. Jadi tak ada pula kita kena simpan lampu tu. Wedding aku ni terang sebab guna lighting apa. Cuma diorang akan tahu gambar cantik dan ada kenangan untuk diorang lengkap. Itu pada wedding kan. Kalau kita nak guna macam you cakap kita nak guna lampu apa yang sepatutnya cantik. Itu kalau kita nak buat untuk kita punya art lah, untuk sendiri punya hasil, saya rasa tak rugi. Kalau kita explore yang advance punya, ikut perkembangan zaman sekarang lah yang lagi advance. Tapi lagi senang, lagi kerja mudah sebenarnya, lagi senang untuk fotografer. Jadi tak salah lah, kita kena ikut jugalah peredaran dan kemajuan teknologi ni. Mahal pun kena juga bayar. Biar mahal tapi hasil kita senang. Senang nak buat kerja kan. Okay, saya nak tanya satu lagi lah. Ada dua grup fotografer. Dia orang macam guna satu kamera. Okay. Dia beli kamera tu bukan 5-6 tahun lalu tau. Dia beli kamera tu dah 10 tahun. Okay. Dia guna kamera sama je, lighting sama je, tapi skill and outcome gambar dia dalam masa 10 tahun tu dia dah upgrade banyak. Okay. Orang macam tu akan rasa okay ke? Macam dia tak upgrade equipment. Just dia upgrade dia punya skill and knowledge saja. Yang tu saya dia agree, dia upgrade skill dengan dia punya pengalaman kan. Itu bagus sebenarnya. Bagus dia ada. Sebenarnya kamera ni orang tak pernah pandang kita pada kamera apa yang kita guna. Tapi penghasilan tu sebenarnya sama. Kita shoot wedding, dia akan keluar wedding. Kita shoot pokok, dia akan keluar pokok lah. Macam saya selalu cakap kan. Tapi bila dia upgrade skill yang up to date, macam budak-budak sekarang lah. Dia follow lah skill budak-budak sekarang yang kecil-kecil minimalis. So shoot yang jauh tu. Diorang update skill tu, diorang tengok diorang nak skill yang terkini lah, post yang terkini. Dia follow, bagi saya tak rugi. Dia tetap guna kamera yang 10 tahun lepas dan barang equipment dia pun 10 tahun yang lepas. Tapi yang bestnya harga dia tak pernah turun. Dia maintain dengan harga 10 tahun yang lepas. Tu sangat bagus fotografer. Ambil lah dia dan bayarlah berapa yang dia minta. Betul. Betul. So, ada banyak fotografer yang saya kenal, dia guna kamera model lama. Okay. Tapi gambar outcome dia sampai dia hantar competition first prize, dapat competition. Saya pun okay. So teknologi tak penting. Kan macam tak penting, tak di brand-brand yang jual kamera tu dibuatkan nampak macam kamera model baru. Kalau guna kamera tu gambar cantik. Tapi yang the truth is technology is not that important lah. Tapi sebenarnya fotografer tu pun dah menguasai skill kamera dia sebenarnya. Dia dah menguasai semua skill di dalam body kamera dia. Sebab tu dia boleh keluarkan output. Dia cuma gunakan post-post yang mengikut peredaran zaman saja. Bila dia zaman berubah, okay, baju pengantin akan berubah, decoration pelamin akan berubah. Dia gunakan tu untuk bonus dia. Sebab dia barang dia dah ada, dia dah explore semua barang dia. Dia cuma update skill saja. Skill tu kita boleh tiru skill A, boleh tiru skill B. Tapi untuk kita jiwa dengan kamera, dengan body kamera lama dia tu sendiri, hanya dia je yang tahu. Orang sekarang tak tahu. Sebab orang sekarang dia terus beli kamera yang up to date. Tapi bagus bagi saya kalau yang orang yang sekarang nak berjinak-jinak, pakailah kamera yang terus up to date. Kerja pun senang, kita terus explore yang up to date tu. Tak payah you nak explore dari kamera lama. Tapi universiti masih guna kamera lama kan? Diorang tak guna yang mirrorless semua kan? Diorang masih guna di 7100 kalau Nikon, macam kalau Canon dia masih guna di EOS 1200. Second saya tak tahu. Kan? Kalau pun diorang masih guna lagi kamera DSLR lah. Kalau saya, dalam bahasa saya yang boleh gelak, saya panggil kamera gemuk lah.
Yang mirrorless saya panggil kamera kurus. Tak apalah orang nak gelak-gelak lah. Tapi saya faham. Saya ada satu kawan lah. Pengalaman dia dah 40 tahun. Orang panggil dia uncle lah dah. Dia masih guna kamera lama. Flash yang lama. Tapi yang saya tanya dia baru-baru ni, harga macam mana? Harga dia maintain. Jadi saya macam, saya duduk diam, saya tanya. Dalam hati lah, dia tak upgrade kamera. Dia tak upgrade flash. Mungkin dia beli flash yang terkini sikit sebab flash dia rosak lah. Tapi harga dia maintain tau. Maintain 1,700. Customer masih panggil dia dan tiap minggu dia masih banyak job. Sampai sekarang. Kat situ saya mula fikir. Adakah kamera tu canggih orang panggil kita? Atau walaupun kita stay, tak salah lah saya stay kamera jenis lama. Jadi tak salah lah kalau kita masih guna kamera lama, tak payahlah nak rasa rendah diri ke, ketinggalan zaman ke. Tapi skill kita tu yang tetap. Dan macam mana dia maintainkan harga dia. Customer masih ambil. Tanpa minta diskaun. Okay, dari situ akhirlah video kita hari ni. Last Akak, ada tak apa-apa yang macam advice yang Akak nak sharekan pada beginner photographers yang nak buat wedding photography, yang baru nak start wedding photography? Okay, kalau bagi pendapat saya lah untuk mula-mula yang bermula lah minat dalam fotografi ni, yang pertama kita kena ada kamera lah. Tak kisahlah kamera apa pun, tak ada masalah. Kamera tu kamera digital, bukan digital, kamera bukan phone. Kamera handphone bukan. Itu handphone photographer. Okay, jadi mesti ada kamera beginner. Tak kisahlah jenama apa, tak ada masalah. Lepas tu kena ada minat yang mendalam, dan ada minat yang mendalam untuk belajar lagi, dan kena ada masa tu penting ya. Sebab kerja fotografer ni selalunya hari Minggu. Hari Minggu tu banyak you all punya iklan nak dating, nak pergi hiking, nak pergi dating. Banyaklah you all. Jadi you kena korbankan benda-benda tu. Keempat, you kena tahan gambar kita dikritik. Kalau kita kritik, you rasa sentap, saya rasa tunggulah nak masuk dalam bidang fotografi ni. Kena tunggu hati kuat, kental, baru boleh join. Sebab fotografi ni kalau belajar tak habis. Banyak sangat kreativiti yang kita kena belajar. Itu je lah kalau untuk Akak punya pendapat untuk beginner. Tak tahulah kalau Garaj ada pendapat juga yang... Saya tak ada komen banyak lah. Just there's so much thing to learn. Banyak benda yang perlu anda faham dan juga nak applykan dia. So, kalau ada apa-apa lagi konten atau topik yang dalam bahasa Malay kami nak bincangkan, bagi tahu dalam komen atau WhatsApp pun boleh lah. Kami akan cuba untuk discusskan topik tu macam mana. Okey Kak? Okey. Boleh Juga kalau rasa nak komen pun komen je, tak apa. Selalu fotografer ni hati dia kental sikit. Dia boleh terima apa saja komen. Nak bagi pendapat pun boleh. Kadang pendapat kita tak berapa bagus dan pendapat orang lain lagi bagus. Kita boleh combinekan pendapat tu untuk menjadi lebih bagus. Betul? Betul. So, dengan ini, vanakkam, thank you and terima kasih. Bye-bye Kak. Okay, bye. Bye-bye. Kena cut.